pimpinan PAS dan UMNO peringkat negeri untuk hadir bersama. Dan juga kita alukan pimpinan PAS peringkat Ya. negeri. Dan sekarang kita nampak Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syed Abid Kasim, Pengerusi Ya. Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Dia duk cari-cari ni Ustaz Mak Syukri. Yang Berhormat Ustaz Cikgu Mak Syukri, no? Pesuruhjaya PAS Negeri Perlis. Mungkin dia bersama dengan Tunggu. Presiden. Mungkin sama dengan Presiden PAS ketika ini. Jadi sesuatu yang cukup menakjubkanlah je, Doktor. Dalam keadaan hari ini kita sering saling rindu merindui, kasih mengasihi. Dia kena ya. Dia di sini dah. Dia duduk standby. Nak masuk dalam ni dah. Dia dekat. Jadi tuan-tuan dan puan masuk sekarang. Kita sudah mendapat arahan Kita nak daripada mula, Yang nak Maha. mula Kita dah. dah. Tolong masuk. Tolong Yang masuk belakang tu jangan berdiri, penuhkan ruang hadapan. Masuk. Penuhkan kursi. Mohon penuhkan ruang hadapan. Belah kiri pun dia kata banyak lagi masuk. Kiri dewan, kanan dewan, penuhkan ruang-ruang kosong. Minta pergi Raman Bari kot. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita nak mula awal, nak balik awal. InsyaAllah. Yang Berhormat Tuan Rozani Rais yang berada di tepi tidak masuk. Naib Ketua UMNO Bahagian Padang Besar. Teruskan tuan-tuan, terus masuk ke hadapan. Kita mohon kerjasama untuk masuk ke penuhkan ruang hadapan. Pimpinan kita sedang tunggu di bilik persediaan untuk masuk bila-bila sahaja ke dalam dewan ini, insya-Allah. Halo. Tunggu ni anak mula. Start ni atas. Saya nampak seolah-olah ada traffic jam di depan pintu dewan masuk tu. Tuan-tuan segera ke dalam kerana sekejap lagi pimpinan kita nak lalu laluan tersebut. Di kiri dewan, di kanan dewan mohon masuk. Dan pastikan setiap kerusi dipenuhi. Unit media PAS dan juga UMNO Kenapa yang duduk belakang tu penuh tu? akan mengedarkan secara Mai langsung. masuk. Terus ke hadapan. Nanti dia akan mengganggu majlis kita pada malam ni. Hello.
Macam tu. Saya nampak ada yang sedang bergerak ke depan. Alhamdulillah. Terus ke hadapan tuan-tuan. Kita dimaklumkan kedua-dua presiden PAS dan UMNO telah berada di Dewan 2020. Tengah bersiap sedia untuk bergerak masuk ke dalam Dewan. Kita mohon kerjasama untuk bergerak penuhkan ruang-ruang hadapan. Masuk tuan-tuan, masuk. Yang memang program dengan tu tadi. Buat pimpinan lah apa semua. Ada di Kompas lah. Kompas ni dia ambil kat Ustaz. Bila tunggu nak balik? Esok 4. Patang. Kita tahu dia travel nak tidur ke apa pun nak singgah tangga tak dengar tu. Mana ada itu ada kuliah subuh kan. Wallahu alam. Sekat ni sebab tunggu dia bila selalunya program malam pagi tu dia tak buat program. Pasal tak larat. Betul. Ni Kedah tu sampai 3 program ni dia Kedah. Oh, di Kedah. 3 program baru. Kita dalam Convention Mafakat Nasional. Satu turun kejerai ceramah. Satu lagi program apa? 3 program lah. Segmen sini pula. betul macam ni pula. Nanti ya. Boleh tak? Boleh ngomong. Dia pada mana? Depan. Tak nampak bergerak. Okey, baik. Baik. Oh, itulah. Tuan-tuan, kita minta tuan-tuan masuk ke dalam. Mohon kosongkan ruangan laluan pintu masuk. Pimpinan kita dah siap sedia untuk masuk ke Dewan. Diharap tuan-tuan bagi kerjasama, penuhkan ruang. Kursi-kursi kosong di situ. Yang berdiri-berdiri itu tolong masuk. Orang nampak macam penuh. Ni kosong lagi tengah-tengah ni. Kalau boleh yang duduk belakang tu bagi kerjasama bergerak ke tengah. Kita bagi peluang pada orang yang baru datang untuk berada di belakang. Dah bagi nampak yang panggil? Baik. Kita umum tu siapa? Dia umum tu siapa? Umur. Kat depan tu. Tu. Mai umum Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, negara ini mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO Malaysia. Bersama dengan Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS Malaysia. Diiringi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syarabi Kasim, Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Juga bersama dengan Yang Berhormat Cikgu Syuki bin Ramli Pesuruhjaya PAS Negeri Perlis. Sesungguhnya pada malam ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memberkati segala pertemuan yang telah kita ciptakan demi sebuah perjuangan. Kita menjemput para VIP untuk berada di atas pentas. Wakil daripada PAS dan UMNO untuk bersama berada di atas pentas.
Sama-sama kita juga hari ini yang berbahagia Tuan Guru Datuk Hashim bin Jassin, Mursyidin Am PAS. Yang Muhammad Datuk Seri, Yang Muhammad Datuk Seri, Yang Muhammad Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersama kita berdiri untuk kita hayati lagu kebangsaan, lagu negaraku dan lagu muafakat nasional. Terima kasih. Bersandar tekad dan semangat menjunjung pertahan warisan. Walaupun diuji, teguhkan pertiwi, bangsa berbilang dipertahankan. Membela agama, bangsa dan negara, kembalikan zaman perjuangan. Semarakkan jiwa, daulat dan agama, rakyat bersatu berkat untuk semua. Maju dicapai dengan harmoni, megah mengukur barisan perkasa. Mari bersatu berganding bahu, bersama menuju muafakat nasional. Makmurkan negara bersama bahasa, jalinan kata tutur budaya. Semua dihormati, membentuk kerjasama, panji di kibar amanat negara. Satu gagasan, satu tujuan, ayo semua bangkit bersama. Bangunkan negara, warisan dimulia, buktikan janji dan ikhlas setia. Maju dicapai dengan harmoni, megah mengukuh barisan perkasa. Mari bersatu berganding bahu, bersama menuju muafakat nasional. Marani maju budaya murni, gerakkan jiwa seluruh tenaga. Medan berjuang membagi julang, bersama menuju muafakat nasional. Bersama menuju muafakat nasional. Menuju muafakat nasional. Jemput. Seterusnya, majlis menjemput Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Perlis, Ustaz Muhammad Azmir Azizan untuk bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك. Ya Allah, sesungguhnya Dikau Maha mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun atas dasar kecintaan kepadamu. Waltaqat ala ta'atik, bertemu atas ketaatan kepadamu. Watawahadat ala da'watik, dan bersatu atas dakwahmu. Wata'ahadat ala nusrati syariatik, hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk menyokong dan menegak syariatmu. Fawathiqillahumma rabitataha, maka eratkanlah ya Allah akan ikatan ini. Fawathiqillahumma rabitataha, maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Fawathiqillahumma rabitataha, maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Wadi muddaha wahdiha subulaha, kekalkan kemesraannya, berilah petunjuk untuknya. Wamlaha binurikal ladzi la yakhbu, penuhkanlah hati-hati ini dengan cahayamu yang tidak pernah pudar. Washrah suduraha bifaidil imani bik, lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keyakinan. Wajamilit tawakkuli alaik, dan keindahan tawakal kepadamu. Wahiha bimaghrifatik, hidupkanlah hati-hati ini dengan ma'rifatmu. Wa amitha ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah dalam syahid di jalanmu. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir, sesungguhnya engkau sandaran dan sebaik-baik penolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, sebelum kita meneruskan majlis, saya mohon pergerakan dewan ke depan untuk beri peluang orang belakang masuk. Saya mohon kerjasama tuan-tuan yang berada di depan mereka ada kursi kosong, bergerak ke depan. Bagi peluang sahabat-sahabat kita di depan pintu tak boleh masuk. Nampak sahaja kursi depan kosong, bergerak ke ruang kosong tersebut. Moga-moga perjalanan kita pada ini lebih lancar dan baik. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Presiden UMNO Malaysia. Yang berhormat Tuan Guru Datuk Hashim bin Jassin, Musyidul Am PAS. Yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Hadi Abdul Hadi bin Awang, Presiden PAS Malaysia. Yang berhormat Datuk Dr. Syamsur Anwar Nasarah, Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Yang amat berhormat Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis. Yang berhormat Cikgu Syukri bin Ramli, Pesuruhjaya PAS Negeri Perlis. Yang berhormat Datuk Zahidi bin Zainal Abidin, Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Ustaz Yusaini bin Yahya, Timbalan Pesuruhjaya 1 PAS Negeri Perlis. Tuan Rusli Izan, Pesuruhjaya 2 PAS Negeri Perlis. Tuan Haji Abdul Karim bin Rajab, Timbalan Pesuruhjaya 3 PAS Negeri Perlis. Yang berhormat Azizan bin Sulaiman, Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Tuan Haji Baharudin bin Ahmad, Setiausaha PAS Negeri Perlis. Ketua Pergerakan Wanita UMNO Negeri Perlis. Ketua Dewan Ulama Pemuda dan Muslimat PAS Negeri Perlis. Ahli Jawatankuasa Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Ahli Jawatankuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Perlis. Ahli Jawatankuasa UMNO Bahagian Padang Besar Kanga dan Arau. Ahli Jawatankuasa PAS Bahagian Padang Besar Kanga dan Arau. Ketua dan Ahli Jawatankuasa Pergerakan Wanita Pemuda Puteri UMNO Bahagian Padang Besar Kanga dan Arau. Ketua dan Ahli Jawatankuasa Dewan Ulama Pemuda dan Muslimat PAS Bahagian Padang Besar Kanga dan Arau. Seterusnya majlis menjemput Adik Ahmad Munawar bin Muhammad Fazli yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 102 hingga 104 sebagai satu ayat yang menyatukan kita semua insya-Allah. Adik Munawar merupakan pelajar tahun 5 di Sekolah Rendah Islam Al-Furqan, Kelolaan Dewan Pemuda PAS. Beliau merupakan johan tilawah Al-Quran 3 kali berturut-turut di peringkat negeri
dan seterusnya mewakili negeri Perlis ke peringkat kebangsaan daripada 2017 hingga 2019 dalam pertandingan yang sama di peringkat kebangsaan. Dijemput adik Munawar untuk menyampaikan ayat tersebut sebagai penghayatan kita bersama, kesatuan kita bersama di kalangan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika mana kamu bermusuh-musuhan sama jahiliyah dulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Terima kasih kita ucapkan kepada adik Munawar atas bacaan Al-Quran tadi. InsyaAllah seterusnya majlis akan menayangkan video sempena program kita pada hari ini, insyaAllah. Adalah komitmen penuh kami, kerana kita tidak ada apa-apa pilihan lagi tuan-tuan, melainkan kita perlu membuat satu perubahan yang mendadak, yang tak perlu tunggu hari 15 lagi. InsyaAllah kita akan merakamkan satu lagi sejarah umat Melayu, umat Islam dalam negara kita ini. Kita akan menandatangani satu piagam percantuman di antara dua parti politik Melayu yang terbesar, bukan saja di Malaysia tetapi di dunia, tuan-tuan, untuk satu muafakat nasional. Walaupun PWTC mungkin tidak memuatkan puluhan ribu ataupun ratusan ribu di dalam bangunan PWTC itu, namun demikian saya dan Tan Sri Ketua Agung UMNO kami merancang untuk membanjiri Bandaraya Kuala Lumpur. Pada 13 dan 14 September ini, kita putihkan Bandaraya Kuala Lumpur demi untuk penyatuan ummah Melayu dan Islam. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Puisi perjuangan. Jalan dakwah panjang terbentang jauh ke depan. Duri dan batu selalu menganjal, lurah dan bukit menghadang. Hujungnya bukan usia, hujungnya bukan dunia, tetapi pertemuan dengan Allah saat Allah mengisytiharkan redha-Nya kepada kita. Nikmatilah perjalanan ini. Wahai para muslimah, berdiskusilah dengan bahasa bijaksana. Ingat, jika seseorang mendapat hidayah kerana-Mu, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Muslimat, jika dalam dadamu ada cinta kepada perjuangan, maka perjuangan itu adalah faham, mengerti tentang Islam, lisanul anbiya dan warisan ulama. Jika engkau cinta kepada perjuangan, perjuangan itu adalah ikhlas. Seperti kata Abul Anbiya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata bagi Tuhan. Muslimat, berikan hatimu untuk Dia. Katakan selalu dalam dirimu, Allah ghayatuna. Jika engkau cinta perjuangan, wahai muslimah,
maka perjuangan itu adalah jihad. Sungguh-sungguh di medan, perjuangan melawan kebatilan. Kerja keras tak kena lelah adalah rumusnya. Tinggalkan kemalasan dan kelalaian. Jika engkau cintakan perjuangan, maka perjuangan adalah tadiyah, yakni pengorbanan. Bukti kesetiaan dan kesiapan kamu untuk memberi dan pantang meminta. Bersedialah wahai muslimah, banyak kehilangan dengan sedikit menerima. Kerana yang di sisi Allah lebih mulia, sedang di sisi makhluk fana belaka. Dan ingat, tiap titisan keringat berpahala berlipat kali ganda. Jika engkau cintakan perjuangan, ingatlah, perjuangan adalah sabar, hati dan jiwa yang tegar walau banyak rintangan. Buah dari sabar meniti jalan, istiqamah dalam perjuangan dengan kaki tak tergoyahkan. Jika engkau cinta perjuangan, ingatlah, perjuangan adalah fiqh, kepercayaan yang dilandasi iman, suci penuh keyakinan kepada Allah, Rasul, Islam, Qiyadah dan Jundullah. Hilangkan keraguan dan pastikan kejujuran. Jika engkau cintakan perjuangan, maka perjuangan adalah ukhuwah. Ikatlah, ikatan hati terjalin dalam nilai persaudaraan. Bersaudaralah dengan para muslimah sedunia. Salamatus sadri merupakan syarat terendah. Ifar adalah bentuk tertinggi. Hargailah di kiri kanan kalian. Dan Allah yang mengetahui akan menghimpunkan hati-hati para da'i dalam cintanya, melebur satu dalam dakwah ke jalan Allah, saling berjanji untuk menolong syariatnya. UMNO PAS dulu sering bercakaran. UMNO PAS dulu kita saling benci-membenci. Hari ini UMNO PAS berkasih sayang. Hari ini UMNO PAS bersatu. Hari ini bukit sama dipanjat, lurah sama dituruni. Kerana bukan kerana negara, bukan kerana bangsa, bukan kerana DAP, tetapi kita bersatu kerana syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempamerkan kuasa yang di luar dugaan pemikiran manusia. InsyaAllah. InsyaAllah seterusnya kita akan menjemput dua pimpinan kita menyampaikan ucapan al-aluan daripada negeri Perlis. Dengan ini saya menjemput Suruhjaya PAS Negeri Perlis Yang Berhormat Muhammad Syukri bin Ramli untuk menyampaikan ucapan al-aluan kepada kita semua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati pengurusi majlis Saudara Ismail Bangsawan dan Dr. Saifizi, seterusnya sahibul fadilah yang berbahagia Tuan Guru Datuk Hashim Jasin Mursyidul Am Parti Islam Malaysia PAS, yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Awang Presiden Parti Islam Malaysia PAS, yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi Presiden UMNO Malaysia,
Yang berhormat Datuk Dr. Samsul Anwar Nasarah, Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim, Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perlis. Yang amat berhormat Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis. Al-Fadhil Ustaz Yusaini Yahya, Timbalan Pesuruhjaya 1 PAS Negeri Perlis. Yang berbahagia Tuan Rosli bin Izan, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Perlis. Seluruh kepimpinan Tuan-tuan dan puan-puan, harap kita bersabar. InsyaAllah kita minta pertolongan cemas. Doktor, kita sama-sama beri bantuan dalam keadaan kita tenang. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati dan memberi perlindungan. Minta JPAM, APM sudah masuk, JPAM dan juga skuad Sabil dan juga Jabatan Amal. Jika sesiapa yang berjawatan doktor, perubatan ketika ini sila naik ke pentas. Kita minta tolong. Kita minta kamera, kalau boleh tolong off. Cikgu Syukri Kebah, tolong ijazah. Hello. InsyaAllah sekali lagi saya minta tolong. Mungkin ada di kalangan kita yang menjadi doktor di dalam dewan ini. Ada. Ya baik, terima kasih. Kamera kita minta tolong off. Ia tidak benarkan sebarang rakaman. Saya minta Jabatan Amal dan juga skuad Sabil pastikan tidak ada kamera yang merakamkan. Bagi laluan pintu di sebelah sana, saya melihat JPAM Ambulans dah sudah datang kat tepi nah. Ambulans Tolong dah beri datang. laluan. Jabatan Amal dengan skuad Sabil tolong main peranan. Kamera atas tolong stop eh. Kamera di atas tolong jangan rakam. Kita minta tolong ya, minta tolong. Kita minta komplit dah tim ni tak jangkau ni kan. Dan kita minta tolong jangan ada siapa-siapa yang masuk dalam Facebook dan sebagainya. Keikhlasan kita minta nah, keikhlasan kepada Allah SWT. Sama-samalah kita ikhlas dalam perjuangan kita pada malam ini. Tolong bagi laluan kepada JPAM. Saya minta anggota JPAM sila masuk ke dalam. InsyaAllah. Penat. Nama apa? WWQ kenderaan minta ubah untuk memudahkan pergerakan ambulans. WWQ, saya tak dapat nombor penuhnya. Nombor pendaftaran kenderaan WWQ, minta mohon ubah kenderaan. Ada sebuah kereta di pintu masuk JPAM nak masuk tak boleh dah. WWQ, tolong.
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Firman Allah, dan berpeganglah kamu semua dengan tali Allah, yakni agama Allah, dan jangan kamu berpecah belah. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, Presiden UMNO, Sahibul Fadilah Datuk Haji Hashim Jassin, Mursyid Ampas, yang berhormat Datuk Seri Saidan Kasim, Ketua Hubungan UMNO Negeri Perlis, yang berhormat Menteri Besar, Timbalan Budaya PAS Negeri Perlis, pimpinan UMNO, pemimpin masyarakat, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Sejarah manusia memafarkan hanya Islam sahaja yang boleh menyatukan manusia. Semua agama yang lain, ideologi yang lain gagal. Adapun kegagalan umat Islam dalam hidup mereka dalam segala lapangan kerana mereka meninggalkan Islam. Berbeza dengan kegagalan pihak yang lain dengan sebab kelemahan ajaran mereka sendiri. Kita menyaksikan benarnya kata Allah, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, Islam, dan menzahirkan Islam ini mengasasi segala ajaran yang lain walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Allah mendedahkan dalam Quran juga. Semalam saya sebut di Kedah, firman Allah Ta'ala, walaula dafa'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wala yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz.
Kalau Allah tidak menjadikan manusia itu berlawanan di antara benar dan salah, jadi binasakanlah rumah-rumah ibadat penganut agama Yahudi. Gereja-gereja penganut agama Kristian sembahyang-sembahyang, dan masjid-masjid orang Islam yang disebut di dalamnya nama Allah. Demi sesungguhnya Allah berjanji menolong sesiapa yang menegakkan agamanya. Dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Perjalanan sejarah manusia menunjukkan berlaku pertempuran antara agama dalam satu agama, antara kaum dan dalam satu kaum. Yahudi berperang dengan Yahudi, Yahudi dengan Kristian, Kristian dengan Yahudi, penyembah berhala dengan agama Kitabi. Mana pihak yang menang memusnahkan rumah ibadat pihak yang lain, membunuh pihak yang lain, sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam untuk akhir zaman bagi seluruh manusia. Allah Maha mengetahui dunia akhir zaman ini dengan kemajuan sains dan teknologi akan berhubung dengan mudah antara satu sama lain. Maka cukup diutus seorang Rasul sahaja untuk akhir zaman, bagi memimpin seluruh manusia. Dimulakan dengan bangsa yang paling degil dalam dunia, bangsa Arab, yang berperang antara satu sama lain, membunuh anak perempuan hidup-hidup kerana anak perempuan tidak berguna untuk perang, menyusahkan. Perang kesukaan mereka, mengabdikan antara satu sama lain. Islam mendidik mereka, mengajar mereka supaya kembali ke jalan yang betul, mendidik akal, roh dan diri mereka dengan ajaran Islam. Setelah terbentuknya beberapa manusia, maka disatukan umat Islam. Arab dahulu antara Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj, bagi menegakkan sebuah negara masyarakat madani di Yasrib, dinamakan Madinah, sinonim dengan madani, tamadun dan ad-din. Orang bukan Islam adalah majoriti di Madinah. Orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan kalangan musyrikin berbagai kabilah. Tetapi mereka berperang sesama sendiri. Bila orang Islam datang di Madinah, Nabi kita Muhammad SAW menyatukan orang Islam dahulu dengan persaudaraan Islam. Disatukan orang Islam berbagai kaum, berbagai kabilah, tanpa mengira keilmuan mereka, cerdik pandai mereka, tanpa mengira perangai mereka. Disatukan orang Islam dahulu. Digabungkan orang yang pandai membaca dan menulis, digabungkan orang buta huruf, digabungkan orang yang jahat, termasuk badui yang kencing dalam masjid, tak tahu adab, tapi dia Islam, digabungkan sama. Termasuk kalangan munafik yang berpura-pura Islam, dimasukkan jumlah sama untuk meramaikan orang Islam itu.
sehingga dilihat orang Islam sebagai satu kekuatan, dan diajak orang-orang Yahudi yang berpecah, Kristian yang berpecah, musyrikin yang berpecah. Mereka yang berpecah itu benci dengan peperangan yang berlarutan berlaku sesama sendiri. Mereka memilih pemerintahan Islam. Walaupun orang Islam adalah minoriti, bukan Islam majoriti, tapi orang Islam bersatu, bukan Islam berpecah. Dan orang Islam memerintah negara. Tak sampai satu abad selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengaruh Islam masuk ke 3 benua besar. Benua Asia sehingga perbatasan negeri China, termasuk Nusantara ini. Benua Afrika sehingga pantai barat Afrika, tengah Afrika, dan masuk ke selatan Eropah di Spanyol. Memerintah negara masyarakat majmuk, berbagai bangsa, berbagai kaum dan berbagai agama hidup di bawah kerajaan Islam dengan aman. Kerana terdapat 4 perkara yang penting. 2 perkara adalah prinsip, 2 perkara adalah konsep. Prinsip beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Konsep takwa dan adil untuk semua. 4 perkara ini menyebabkan Islam dapat menguasai masyarakat majmuk. Prinsip beriman kepada Allah menjadikan pemimpin berada di bawah undang-undang. Tidak ada pemimpin yang mengatasi undang-undang. Nabi menyebut, wa aimallahi law kanat Fatimah bintu Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau putriku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Allah mengatasi segala-galanya. Beriman pada hari akhirat. Mereka yang buat dosa tak lepas dalam dunia. Kalau lepas dalam dunia, tak lepas di hari akhirat. Kepercayaan orang Islam menjadikan mereka memerintah dengan takwa dan adil. Takwa dapat menyatukan manusia. Orang Islam menyatukan umat Islam sendiri dan menyatukan manusia di atas sifat kemanusiaan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu asal dari seorang lelaki Adam dan seorang wanita Hawa, kemudian bersuku kaum dan berbangsa-bangsa, supaya kamu bertaaruf, bermasyarakat madani, berhubungan, bertolongan, berkasih sayang antara satu sama lain, yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah. Allah Maha mengetahui urusan kamu dan diri kamu. Kemuliaan manusia dengan takwa hanya Allah mengetahui, bukan sebab bangsa dan keturunannya, warna kulitnya. Diajar oleh Islam. Takwa ni mestilah orang Islam. Orang bukan Islam tak ada takwa. Di sini. Tapi takwa dapat menyatukan manusia. Islam menerima hakikat manusia mesti hidup bermasyarakat.
Tak ada paksaan dalam agama. Kerana kehidupan manusia itu memerlukan pertolongan di antara satu sama lain. Tak boleh seorang, tak boleh satu keluarga, tak boleh satu bangsa, satu negeri saja. Mesti berhubungan antara satu sama lain. Ibn Khaldun mengatakan, contoh kita mahu sehelai kain. Kain daripada benang, benang daripada kapas. Kapas ditanam, tanam kapas mesti ada pembajak, cangkul. Cangkul daripada besi. Kerana mahu sehelai kain, mesti ada kapas, mesti ada besi, mesti ada semua. Mesti ada petani, pelombong, pekerja, peniaga. Tak mungkin manusia seorang diri. Satu negara saja. Ada negara yang ada hasil pertanian, yang ada petroleum, yang ada industri. Ini bermasyarakat madani dan dimajukan. Ini diajar oleh Islam. Dan Islam mengambil tamadun yang baik daripada Parsi, Rom, China, India. Diterjemahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ke dalam bahasa Arab. Dimasukkan roh. Iqra' bismi rabbik. Baca dengan nama Tuhan. Maka lahirlah tamadun Islam. Barangkali kita tak tahu orang Islam yang pertama buat bank. Orang Islam yang pertama menciptakan cek. Orang Islam yang pertama mencipta air bersih untuk bekalan. Saya ambil masa sikit, masa Nabi berhijrah ke Madinah. Kita sambut peristiwa hijrah. Tapi kita tak peka bila Nabi berhijrah. Nabi berpesan pada Sayyidina Ali, jangan hijrah lagi, tunggu. Tujuannya supaya Sayyidina Ali menyerahkan barang-barang simpanan yang disimpan oleh orang-orang Mekah, termasuk bukan Islam, di rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kerana mereka percaya Nabi dan keluarganya adalah amanah. Rumah Nabi adalah bank. Ini bank. Simpanan barang. Ini sejarahnya begitu. Saifuddaulah Al-Hamadani di zaman Abbasiyah, bila datang dengan anggota pasukan yang ramai, berjamu nak bayar dengan wang emas, perak, tembaga, dipikul dengan berat. Lalu dia menulis harga pada kertas, beri pada tuan punya restoran, ambil duit di Baitul Mal. Ini cek orang Islam yang memulakan. Zaman Harun al-Rashid, Harun al-Rashid hadiahkan jam pada Raja Charlemagne. Dan pembesarnya takut mendekati jam kerana menyangka ini mungkin sihir orang Islam. Ini tamadun Islam. Islam mendahului ibarat beberapa ratus tahun. Termasuk dalam amalan politik. Bai'atul Aqabah di Madinah untuk menegakkan negara itu melibatkan lelaki dan wanita dalam Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah ini tahun 600 Hijrah. Demokrasi barat hanya kenal wanita dalam pilihan raya tahun 1800 di Amerika. Islam mendahului barat. Maka Islam menguasai dunia. Pemerintahan yang adil untuk semua sehingga agama Islam berkembang menaklukkan barat. Adapun kejatuhan orang Islam selepas itu, kerana mereka meninggalkan Islam setelah mereka leka dan lalai dan berpecah. Berakhir dengan kejatuhan Osmaniyah 1924, dibubarkan kerajaan Osmaniyah. Sebelumnya Melaka jatuh 1511, ditakluk oleh Portugis. Datang Belanda, British dan lain-lain. Itu cerita panjang, ceramah lain. Mereka menakluk negeri-negeri orang Islam kerana kelemahan orang Islam meninggalkan ajaran agama mereka, meninggalkan sains dan teknologi yang berdasarkan hidayah. Barat yang terpengaruh dengan tamadun Islam mengambil tamadun sains teknologi tanpa hidayah. Mereka kuat, mereka menjajah kita, tapi menjajah dengan rakus, menakluk negeri untuk merampas dan menyamun. Lain dengan orang Islam menjajah,
menakluk negeri untuk menyelamatkan rakyat, adil untuk rakyat. Dengan sebab itu dalam kitab tarikh Islam disebut Al-Futuhatul Islamiyah, pembukaan Islam, bukan penjajahan Islam. Sejarah sebut begitu. Bila Islam masuk, rakyat masuk Islam, bukan dipaksa. Jalan sutera di Asia Tengah itu dilalui oleh pedagang-pedagang Islam. Ranat agama lain, bukan dipaksa. Mereka masuk Islam. Ini pengaruh Islam. Masuk dalam beramal dengan ajaran Islam. Bila Barat ambil tamadun, mereka menakluk, menjajah. Mereka memperhambakan. Timbul tentangan melawan penjajah. Seluruh dunia, bukan sahaja orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Tetapi yang paling hebat lawan penjajah ialah orang Islam. Orang Islam paling hebat lawan penjajah. Dengan sebab itu, semua penjajah ini tertumpu pada orang Islam sehingga hari ini. Kerana yang paling hebat lawan penjajah ialah Islam. Orang Islam tak boleh tunduk pada penjajah. Dan penjajah ini bimbang Islam kembali semula, menguasai dunia. Islamofobia, macam-macam hari ini ialah untuk menghalang semula orang Islam bangkit. Mereka tahu rahsia kekuatan orang Islam di mana. Mereka menghantar orientalis untuk mengkaji di mana rahsia kekuatan orang Islam. Iaitulah ajaran Islam itu sendiri. Ajaran orang Islam menyatukan semua bangsa orang Islam. Menjinakkan hati-hati mereka. Menjadikan ilmu itu berpetunjuk bila orang Islam berpandu pada ini. Kajian dibuat. Bagaimana nak lawan orang Islam? Tak tunduk. Lawan penjajah. Walaupun mereka miskin, mereka lemah. Mereka terpaksa beri kemerdekaan. Akhirnya, seorang Perdana Menteri British mendiang Gladstone membuat resolusi daripada kajian orientalis yang dihantar ke negeri orang Islam. Banyak orientalis dihantar, Snow O'Horny, Raffles itu ditampilkan jadi gubernur di Singapura, juga orientalis. Lord Cranmer, macam-macam, seluruh dunia dihantar. Mereka buat kajian. Ada kalangan mereka yang boleh berbahasa Arab, yang hafal Quran pun ada, tapi tak masuk Islam. Yang menyusun Mu'jan Mufaharas, hadis Nabi, satu kitab untuk nak cari hadis Nabi, ribu-ribu hadis Nabi ini, nak cari di mana hadis dalam kitab mana, dikenal Mu'jam. Yang buat buku ni, ensiklopedia ni ialah orientalis, orang bukan Islam. Mereka kaji siapa begitu. Hebatnya, mereka kaji yang tak masuk Islam ni, tujuan nak hentam orang Islam. Gladstone kata ada 3 perkara yang penjajah tak boleh nak hapus, walaupun mereka menakluk orang Islam. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua semuanya jemaat, yang ketiga haji di Mekah. 3 perkara ni tak boleh dihapuskan. Selagi ada 3 perkara ni, tak boleh padamkan Islam ini, tak boleh padam. Sebebal-bebal orang Islam di kampung kita tetap mengaji Quran, tak tahu makna. Makna tak tahu. Sayang pada Quran. Kalau orang hina Quran, buta huruf, tak erti Quran pun, marah. Ini hubungan orang Islam dengan Quran. Ini, dia tahu. Ini Quran, ini penting. Apalagi kalau orang Islam tu tahu Quran, ini bahaya. Kedua, sembahyang jemaat. Orang Islam mesti sembahyang jemaat tanpa mengira parti politik. Kalau dia orang Islam, PAH ke UMNO ke atas pagar atau tak kerja apa ke, termasuk sembahyang jemaat, dengar khutbah jemaat seminggu sekali. Walaupun khutbah tu dengar mengantuk, tak apalah mengantuk pun, khutbah jemaat tak semangat, seminggu sekali. Kemudian pergi haji di Mekah, berhimpun di Mekah antara orang Islam. Ini rahsia kekuatan orang Islam. Macam mana nak selesaikan? Maka dia lancarkan serangan pemikiran. Di antaranya ialah menghapuskan penggunaan huruf-huruf Arab bagi orang Islam. Di sini menghapuskan tulisan Jawi. Di Turki menghapuskan bahasa Turki dengan tulis huruf Arab. Di Arab menggalakkan guna bahasa pasar, bukan bahasa Quran.
Di Iran, dia usaha hapuskan bahasa Palestin dan huruf Arab. Di India, bahasa Urdu, biar jangan pakai huruf Arab. Tapi mereka bertahan. Dengan mereka mengalih melalui serangan pemikiran ini, sangat berkesan. Kita melihat orang kita dilandu oleh kejahilan agama. Namun, sayang pada Islam itu ada. Kalau orang Melayu menganggap Melayu dia Islam, Islam tu Melayu. Kalau orang masuk Islam pun kata masuk Melayu. Itu kuatnya hubungan Melayu dengan Islam. Di sini rahsia kekuatan kita. Dan Allah Ta'ala jadikan mana bangsa Islam yang bersatu, dia memimpin negara. Tadi saya sebut, minta maaf kerana panjang berjala, mukadimah panjang sangat. Mukadimah panjang. Terlajar. Orang Arab disatukan, memimpin negara. Bila orang Arab berpecah, Tuhan tukar orang Turki bersatu, memimpin negara. Orang Kurdi bersatu, memimpin negara. Bersatu dengan Islam. Maka tak ada sebab kita orang Melayu tak boleh bersatu dengan Islam. Kita kena bersatu dengan Islam. Untuk kita mengambil alih kepimpinan negara. Bukan kita resis, bukan kita perkauman. Kerana hanya Islam yang boleh memimpin masyarakat majmuk, yang lain tak boleh. Dan kita menyaksikan bagaimana akhlak orang Islam masih ada dalam diri orang Melayu, menerima berkaum dalam negara kita. Orang Cina, India boleh hidup dalam kampung Melayu di Perlis, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, boleh hidup. Walaupun Islam bebar dalam agama, tapi akhlak Islam mengajar mereka, masyarakat majmuk. Ini 13 Mei berlaku di Pulau Pinang, berlaku di Kuala Lumpur, tak berlaku di Perlis, tak berlaku di Kelantan, tak berlaku di Terengganu, tak berlaku di negeri majoriti orang Melayu Islam. Ini kesan Islam itu ada, kita kena sedar. Dengan sebab itu yang penting kita kena bersatu. Masalahnya ada kalangan kita yang tak faham perlunya bersatu ni. Masih nak berkelahi, nak berbalah, nak bertengkar. Ada yang kata yang pihak ni tak ikhlas, pihak ni ikhlas. Ikhlas ni kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Itu urusan Allah. Tanggungjawab kita menyatukan umat kita dengan Islam. Ikhlas ni kerja Tuhan. Jangan kita jadi macam Spanyol. Saya nak sebut sejarah negeri Spanyol. Spanyol yang dikenal dengan Andalus. Andalus Islam memerintah selama 800 tahun. 800 tahun Islam berkuasa di Spanyol. Dengan sebab orang Islam berpecah, jatuh Islam di Spanyol. Tinggal bangunan-bangunan sahaja. Kan orang Islam berpecah. Kita di sini kedatangan Islam tak sampai 800 tahun barangkali bertapak. Tak semacam Andalus. Kalau Andalus bertapak begitu rupa 800 tahun, boleh tumbang kerana meninggalkan Islam, tak bersatu, maka ingat. Satu cerita menarik di Andalus. Disebut oleh ahli sejarah. Tahun yang ke-400. Islam berkuasa di Andalus. Sudah berlaku perpecahan. Di antara raja-raja daerah. Kerana Khalifah Andalus ni anak dia ramai. Anak dia ramai. Dilantik anak jadi raja di daerah-daerah. Bila Khalifah mati, anak bertengkar sama sendiri. Berperang antara satu sama lain. Kemudian minta bantuan musuh. Minta bantuan Kristian. Untuk lawan kawan. Lawan adik-beradik. Untuk menjatuh antara satu sama lain. Bila abad yang keempat, dalam keadaan bahaya, ada kalangan mereka yang berfikir, alangkah baiknya kalau kita bermesyuarat, kita berhimpun, buat muzakarah, perhimpunan, bincang. Bagaimana nak hadapi masalah ini? Salah seorang kalangan mereka bernama Ibnu Abbad. Kalau baca dalam sejarah Andalus, cari perkataan Ibnu Abbad. Sekarang ni ada internet, ada kisah ni. Beliau mencadangkan supaya diminta bantuan kerajaan Murabitun di Morocco. Kerajaan Murabitun sebuah kerajaan yang kuat di Morocco, kerajaan Islam. Minta bantuan Murabitun. Bila dicadangkan, ada kalangan raja-raja ni tak setuju. Alasannya nanti kalau Murabitun datang, dia tentera ramai, dia kuat, dia gagah, dia pecat kita daripada jadi raja.
akan ngampah kuasa. Turunlah takhta tak jadi raja lah kita. Duduk fikir pasal kedudukan. Lalu kata Ibn Abbas, kalau Murabitun datang, dia merentah kita, dia jadi raja, dia seksa, dia hentam kita, paling rendah jadi gembala unta. Jadi gembala unta. Atau gembala kambing. Tetapi kalau yang satu lagi itu datang, jadi gembala babi. Jadi kamu nak jadi gembala unta ke gembala babi? Aku lebih rela jadi gembala unta daripada jadi gembala babi. Kata dia. Bila dengar ucapan ini, barulah terkejut, berhenti berbalah. Jadi kita ini nak jadi gembala lembu ke gembala babi? Fikir-fikirlah. Jadi dengan ucapan itu cukuplah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Doktor, sudah pasti pada malam ini cukup bermakna lah. Sesingkat masa ini cukup jelas mengapa kita perlu bersatu berasaskan sirah dan juga sunnah serta Al-Quran. Alhamdulillah kita dah memahami apakah asas kepada kesatuan ini, insya-Allah. Dan pada masa yang sama saya nak memaklumkan kepada tuan-tuan sebelum Datuk Seri Zahid Hamidi akan menyampaikan ucapan, kita akan buat sedikit sumbangan kepada majlis kita pada malam ni. Insya-Allah ada sahabat-sahabat kita yang akan menggerakkan uncang-uncang untuk kita buat kutipan derma secara bersama. Dan untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita boleh menderma kepada McDonald dan KFC untuk kita sumbangkan kepada Yahudi untuk musnahkan masyarakat dan rakyat Palestin, kenapa tidak kita sumbangkan kepada tabung yang dilancarkan seperti tadi. Sama-samalah kita minta untuk keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon semua penggerak-penggerak, petugas-petugas bergerak untuk kutipan derma kita pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar tadi Jenderal bagi Parti PAS telah berucap dan memberi penerangan serta kita dah faham, dan sekarang Jenderal UMNO pula akan menyusul. Untuk itu saya bagi pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Zahid Hamidi, Presiden UMNO Malaysia, untuk menyampaikan ceramah yang kedua pada malam ini. Dipersilakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salata ridha warda an ashabi ridha. Allahumma salli salatan kamilah wa وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالنقار وتنفرج بالقرى وتطل بهوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Saudara-saudara pengacara majlis, yang berbahagia, saya bersamahah Datuk Tuan Guru Hasib Yassin Mursyidul Ampas, yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, rakan-rakan kepimpinan UMNO Pusat dan UMNO Negeri, rakan-rakan kepimpinan PAS Pusat dan Negeri, kepimpinan UMNO dan PAS kawasan-kawasan, pemimpin-pemimpin wanita muslimat, pemuda UMNO dan PAS, puteri dan amirah. Yang paling penting ialah hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah di Dewan Wawasan pada malam ini satu ukiran sejarah telah berlaku.
Sepanjang saya berkunjung di Perlis, khususnya di Dewan Wawasan ini, saya tidak pernah melihat bendera PAS dan bendera UMNO disusun sejajar. Tidak pernah. Malah di Dewan Wawasan ini bendera PAS sedang dikibarkan oleh seorang penyokong PAS di atas sana sekarang. Perkara ini tidak pernah terjadi sebelum ini. Presiden UMNO tidak pernah membawa bendera PAS, apatah lagi meletakkan bendera PAS di kepalanya. Tidak pernah sebelum ini. Presiden UMNO juga tidak pernah berkunjung ke Rusila sebelum ini. Tetapi Presiden UMNO sekarang ini adalah Presiden UMNO pertama yang berkunjung ke Rusila, mengunjungi Presiden PAS. Di dalam sejarah politik, tidak pernah Presiden UMNO hadir di dalam muktamar PAS. Tetapi Presiden UMNO yang ini berkunjung ke muktamar PAS di Kuala Terengganu tahun lalu. Tuan-tuan dan puan-puan, ada hikmah, ada rahmat yang Allah Ta'ala turunkan apabila UMNO dan Barisan Nasional ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kalah di dalam PRU yang ke-15. Rahmat ini yang ke-14. InsyaAllah ke-15 kita menang, insyaAllah. Dalam PRU yang ke-15 ketika itu, ke-14. Sebab saya berfikir 15 kita insyaAllah menang besar, insyaAllah. Dalam PRU ke-14 dan sebelum itu, Tuan Guru berkunjung ke rumah Perdana Menteri Malaysia dan saya menyaksikannya. Sebelum pilihan raya umum ke-14 juga, ramai kepimpinan PAS datang ke Seri Satria, iaitu kediaman resmi Timbalan Perdana Menteri ketika itu. Tak berbiarlah, sesiapa nak buang air lah dulu, tak apa. Kunjungan Tuan Guru Presiden PAS ke Seri Perdana adalah bertujuan ketika itu untuk melakukan ta'awun, kerjasama. Tetapi tidak berjaya dilakukan. Kunjungan kepimpinan utama PAS ketika itu ke Seri Satria, kediaman Timbalan Perdana Menteri, juga memikirkan tentang soal ta'awun. Ianya tidak jaya dilakukan sebelum PRU ke-14. Saya ingin menyebutkan kita ucapkan terima kasih pada Tuan Guru Datuk Hasim Yassin yang telah dapat bersama-sama dengan kita di dalam majlis pada hari ini. Alhamdulillah. Tuan Guru Datuk Seri Haji Adi Awang boleh mengesahkan apabila beliau bertemu dengan Perdana Menteri dan Presiden UMNO ketika itu dan pengurusi Barisan Nasional, ada semacam kesepakatan
untuk PAS dan UMNO bekerjasama. Malah kunjungan ke pimpinan utama PAS ke Seri Perdana mempunyai tujuan yang sama. Tetapi ketika itu huluran tangan PAS disambut oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi huluran itu tidak diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Ketika itu PAS telah menawarkan kepada UMNO dan Barisan Nasional, mari kita bekerjasama untuk menghadapi calon-calon yang menentang kerajaan Barisan Nasional ketika itu. Tetapi ianya tidak dapat dilakukan. Kerana ketika itu penasihat UMNO dan Barisan Nasional yang akhirnya menjadi punah sihat telah menyatakan bahawa jika UMNO dan Barisan Nasional menghadapi pertandingan 3 penjuru di mana PH dan PAS akan menghadapi calon UMNO dan Barisan Nasional, punah sihat itu memberitahu pasti kemenangan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Nasihat dari punah sihat itu diterima. Maka tidaklah berlaku pertandingan 2 penjuru. Sebaliknya berlaku pertandingan 3 penjuru. Akhirnya UMNO ke laut dan PAS pun ke laut. Dan kita tidak dapat membentuk kerajaan. Yang membentuk kerajaan apabila Fukatan Harapan memenangi hanya 113 kursi parlimen, kelebihan 1 kursi, kerana untuk membentuk kerajaan harus ada minimum 112 kursi. Maka Fukatan itu membentuk kerajaan. Ketika itu PAS menang 18 kursi. UMNO dan BN menang 79 kursi. Seorang lari di Sabah. Membentuk kerajaan negeri. Mufarakah daripada Barisan Nasional. Tinggal 78. Di Sarawak 19. Mufarakah membentuk GPS. 79 tolak 1, tinggal 78 tolak 19. 13 menyalahkan Presiden UMNO kerana tidak ada ala tuju. Menyalahkan Presiden UMNO kononnya tidak pandai untuk menjaga anak buah yang menjadi ahli parlimen. Kononnya Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional tidak mampu untuk memberikan peruntukan. Kerana pengurusi Barisan Nasional dan Presiden PAS adalah pembangkang dan tidak ada peruntukan. Tetapi mereka cuba mengelakkan untuk mereka disiasat, sama ada oleh SPRM atau dibawa ke mahkamah dengan tuduhan dahulu, siasatan kemudian. Mereka takut itu, menggetar segala-gala yang patut menggetar. Maaf, pakai 13 melompatlah. Tuan-tuan dan perempuan, kami kagum. Kagum dengan PAS. PAS telah diuji sekian lama. PAS belum membentuk dan belum pernah membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Belum. Tetapi mereka istiqamah. PAS mempunyai daya tahan. PAS mempunyai daya juang. PAS mempunyai daya saing. InsyaAllah PRU ke-15 UMNO dan PAS akan bersama-sama, InsyaAllah kita membentuk kerajaan.
Alangkah cantiknya, alangkah indahnya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apabila ada perimbangan di antara soal dunawi dan soal ukhrawi, soal ukhrawi dengan soal dunawi, saya meneliti dengan cukup baik lontaran ucapan Presiden PAS. Biarpun mukaddimahnya panjang, tetapi ada maksud tersurat dan tersirat yang mahu disampaikan pada kita. Akhirnya orang Islam di Malaysia tidak mahu menjadi pengembala babi. Kita mahu jadi pengembala lembu atau kambing. Kerana selama ini kita dipecah perintahkan, divide and rule. Apabila ummah dipecahkan, termasuk DAP di dalam satu majlis telah menyarankan kepada pemimpin-pemimpin serpihan parti-parti Melayu yang menyebutkan jika 10% daripada undi UMNO dipecahkan dan dibawa kepada Fukatan, dan 10% undi PAS dibawa dan dipecahkan dalam Fukatan dengan serpihan Parti Bersatu yang membawa undi daripada UMNO dan PAN yang membawa undi PAS, maka mereka cukup yakin Fukatan akan membentuk kerajaan. Jelas daripada keputusan pilihan raya umumnya ke-14, 10% undi daripada UMNO dan 10% undi daripada PAS inilah yang masuk dalam PAN, masuk dalam Bersatu, maka kita kecundang. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sirah, ini sejarah politik di Malaysia. Landscape ini adalah satu realiti, satu kenyataan. Memahami ini perkara yang tersirat apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi memperlihatkan bahawa perpecahan di kalangan ummah ini telah begitu lama dijalankan. Mengikut kajian-kajian oleh orientalis seperti Sunok Hegronji yang disebutkan tadi, memang jelas bagaimana di sebuah negara yang jumlah penduduknya 230 juta dan 95% penduduknya adalah orang Islam, hanya sekali saja dalam sejarah pemerintahan negara itu berpresidenkan seorang ulama. Sebab orang Islam berpecah kepada dua kumpulan, Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Tanpa menyebut negara, tuan-tuan dan puan-puan tahu, orientalis yang bernama Sunok Hegronji itu mengkaji bagaimanakah Belanda yang menjadi penjajah ketika itu mahu dikalahkan. Hasil rumusan kajian oleh Sunok Hegronji yang duduk di Mekah selama 11 tahun menyimpulkan bahawa orang Islam di negara itu sukar dipecahkan dari luar, tetapi mudah dipecahkan dari dalam. Hingga sekarang inilah hakikat yang dipelajari oleh musuh-musuh Islam di Malaysia. Apabila UMNO dan PAS dipecahkan, benar, Allahyarham Tuan Haji Ahmad Fuad, pengurusi Biro Agama UMNO ketika itu telah pecah dan menubuhkan PAS. Jelas daripada sejarah yang telah kita teliti memperlihatkan bahawa kenapa Ustaz Ahmad Fuad, Tuan Haji Ahmad Fuad ketika itu menubuhkan PAS, kerana beliau tidak bersetuju
kontrak sosial yang terdapat di dalam perundingan untuk mendapat kemerdekaan bagi memberikan taraf warga negara kepada orang luar yang datang ke Malaysia sebelum 31 Ogos 1957 tidak disetujui. Dasar untuk sekolah pelbagai aliran juga tidak dipersetujui ketika itu. Apakah akibat yang berlaku di dalam pembentukan masyarakat yang berstratifikasi, yang bersusun atur di negara kita? Jelas bahawa perpaduan nasional tidak dapat diwujudkan kerana fikrah atau pemikiran melalui latar belakang pendidikan yang berbeza-beza telah tidak menyebabkan rakyat bersatu. Apatah lagi mereka mempunyai latar belakang berlainan agama, bangsa, bahasa dan budaya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus melihat secara totaliti, secara holistik rancangan halus orientalis dan barat ini. Termasuklah apabila terdapat sebuah kitab kuning, buku kuning yang bernama Protocol of the Zion, yaitu buku protokol Yahudi yang menyebutkan di akhir zaman nanti musuh utama mereka ialah Islam. Biarpun orang Yahudi jumlahnya kecil berbanding dengan jumlah seluruh orang Islam seramai 1.3 bilion di seluruh dunia, dan jumlah orang Yahudi pasti lebih rendah daripada jumlah itu, tetapi mereka mempunyai perancangan yang halus untuk memecahkan Islam. Kerana dalam buku Protocol of the Zion, musuh mereka di akhir zaman adalah orang Islam. Perkara ini bukan hanya berlaku di Palestin apabila Fatah dan Hamas sering bertentangan hingga hari ini. Malah apabila pemimpin Hamas bertemu dengan kepimpinan UMNO dan bertemu dengan kepimpinan PAS, mereka membuat perbandingan antara UMNO dengan PAS, tidak banyak perbezaan. Mereka datang dalam muktamar PAS dan mereka juga datang dalam muktamar ataupun Perhimpunan Agung UMNO. Mereka lihat PAS tidak ada perbandingan. Malah saya bertanya dengan salah seorang pemimpin mereka, Syekh Khalid Mash'al, kenapa Hamas tidak boleh berunding dan bercantum dengan Al-Fatah demi orang Palestin, demi orang Islam? Cara jenaka beliau menyebutkan, UMNO dengan PAS berunding dulu, bersatu dulu. Alhamdulillah, 16 hari bulan September yang lalu, salah seorang pemimpin mereka telah datang ke rumah saya 2 hari selepas kita mengadakan himpunan penyatuan ummah, dan saya kata, now is the time for Hamas and Fatah to work together, and here we have proven to you, Hamas and Fatah, UMNO and PAS is working together di dalam ta'awun siasi. Saya menyatakan pada dia bahawa kalau Hamas dan PAS mohon dan mahu melihat, kalau Hamas dan Fatah mahu melihat bahawa mereka bersatu, harus dimulakan dengan UMNO dan PAS dahulu. Dan saya kata saya akan membuktikan perkara ini akan berlaku, insya-Allah, biiznillah. 16 hari bulan September mereka datang. 2 hari selepas kita mengadakan himpunan penyatuan ummah 914. Saya menyatakan UMNO dah PAS, alhamdulillah, telah melakukan ta'awun, kita telah tanda tangani. Saya tanya, bila Hamas dengan Fatah mau buat? Insya-Allah penyatuan ummah yang dinahodai oleh UMNO dan PAS, PAS dan UMNO adalah contoh terbaik penyatuan ummah yang akan diikuti oleh parti-parti yang berbeza di luar negara, termasuk Hamas dan Fatah, insya-Allah. Mereka dipecahkan kerana Protocol of the Zion.
Kerana musuh mereka adalah Yahudi. Dan saya meneliti ucapan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di Bangsa-Bangsa Bersatu yang telah dilakukan 3 hari yang lalu. Bagaimana Islamofobia sebagaimana disebutkan oleh Tuan Guru tadi. Ini adalah ciptaan Barat. Ini adalah ciptaan musuh-musuh Islam. Bagaimana pengganasan itu dikaitkan dengan agama. Sedangkan apabila Tamil Tiger yang ada pengganas, kenapa tidak dikaitkan dengan agama Hindu? Apabila Red Army atau tentera Jepun Merah menjadi pengganas, kenapa tidak dikaitkan dengan agama Shinto? Kenapa pejuang-pejuang Irish yang mahu memperjuangkan Ireland Utara tidak dianggap sebagai pengganas Kristian? Kenapa apabila berlaku di Timur Tengah dipanggil AS, Islamic State, dipanggil ISIS, dipanggil Taliban, dipanggil ekstremis, dipanggil radikalis, dipanggil pengganas? Islam tidak pernah mengajar keganasan, ia mengajar kesederhanaan. Malah penyatuan fikrah, penyatuan pemikiran, wahdatul fikr antara UMNO dengan PAS. Ada pemimpin DAP mengatakan ini bertujuan untuk mewujudkan kerajaan Taliban. Jumud sungguh, khawatir sungguh, dan benci sungguh mereka pada kita. InsyaAllah PRU ke-15, alangkah baiknya ada menteri-menteri kabinet terdiri daripada yang pakai songkok dan yang pakai kopiah duduk sama-sama dalam kabinet Malaysia. Saya tidak nampak ekstremisme di dalam ucapan mana-mana pemimpin PAS, termasuk Presiden PAS. Tidak pernah. Tetapi kenapa mereka khawatir? Kerana Islamofobia ditanamkan. Fobia terhadap Islam, ketakutan terhadap Islam. InsyaAllah UMNO dan PAS akan membuktikan bahawa Islam adalah agama yang sederhana, yang akan menjaga semua agama dan semua bangsa dengan penuh keadilan. Walaupun tidak boleh disamaratakan, tetapi kita akan memberikan kesaksamaan kepada semua agama dan semua bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kali ini kita lihat bagaimana orang-orang Islam di selatan Filipina dipecah dan perintahkan. Apabila ketika itu MNLF dengan MILF, Nur Meswari dan Haji Murad Ibrahim dipecahkan. 2 kumpulan Islam yang sepatutnya dapat memakmurkan selatan Filipina. Dan saya pernah bernasib baik bertemu dengan kedua-dua pemimpin itu. Dan saya memberitahu mereka bahawa penyatuan tidaklah dilakukan. Akhirnya di bawah Presiden Duterte, dengan usaha daripada kepimpinan negara ketika itu, dan saya membantunya, terdapat percantuman. Alhamdulillah, akhirnya Haji Murad Ibrahim menjadi governor yang sah di Mindanao atau selatan Filipina, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana pejuang-pejuang di selatan Thai telah dipecah-pecahkan. Pejuang-pejuang Islam di selatan Thai telah dipecah-pecahkan. Alhamdulillah, sebagai Menteri Pertahanan ketika itu dan Menteri Dalam Negeri ketika itu, saya berpeluang bertemu dengan tiap-tiap seorang pemimpin pemberontak. Dan saya beritahu, lakukanlah sesuatu dengan bil hikmah wa bil hasanah. It has to be done with wisdom and subtlety. Mesti dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan tata susila mengikut akhlak Islam. Malah saya telah memberitahu timbalan Perdana Menteri Thailand dan pernah menjadi Menteri Pertahanan ketika saya Menteri Pertahanan, jangan hantar sampai 9 batalion yang menjaga seluruh wilayah selatan Thai. Akhirnya beliau telah menerima nasihat saya, kerana saya kata cara
yang terbaik ialah melakukan engagement dan mengiktiraf peranan orang Islam di Selatan Tai untuk mentadbir madrasah, masjid, melakukan sistem zakat, memberikan peluang pekerjaan dan memberikan latihan untuk tenaga kerja. Alhamdulillah. Saya juga ada sedikit pengalaman. Apabila berlaku permasalahan di sebuah negara yang dikenali sebagai benua kecil yang mempunyai penduduk seramai 1.2 bilion rakyatnya, namun terdapat kira-kira 180 juta orang Islam di sana. Saya telah bertemu dengan Perdana Menteri negara itu dan menyarankan bahawa deradicalization atau melakukan engagement supaya orang-orang Islam yang dituduh kononnya sebagai pengganas di negeri itu, Malaysia akan memainkan peranan untuk memberikan modul latihan, modul deradicalization sebagaimana pernah kita lakukan untuk kumpulan Al-Ma'unah dan satu kumpulan dakwah yang akidahnya agak berlainan. Dan saya serahkan buku itu pada Perdana Menteri berkenaan. Orang Islam tidak boleh ditekan. Orang Islam harus difahami perasaan, dan insya-Allah kita akan berkongsi pengalaman apabila tiba masanya nanti untuk UMNO dan PAS belajar antara satu sama lain. Untuk apa? Untuk membentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang aman damai yang mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, selama ini kita harus belajar dari kelemahan kita, kesilapan kita. Apa yang kita berikan kepada rakyat ialah physical happiness, kepuasan lahiriah, tanpa mengambil kira spiritual happiness, kepuasan kepada soal roh dan batiniah. Rakyat mahu surau, diberikan surau. Jadi pengurusi masjid kerana masjid diperolehi. Tetapi alhamdulillah pengurusi masjid datang masjid 2 kali setahun. Raya haji dan raya Aidilfitri. Minta dewan, diberikan dewan. Bila negeri kalah, dewan orang lain ambil. Kita belajar dengan PAS. Mereka tidak pernah dapat bantuan kerajaan kecuali di Kelantan. Apabila kita kalah, PAS masih ada pasti. PAS masih ada markas di tiap-tiap kawasan parlimen. Di mana Dewan UMNO? Di mana Dewan Orang Ramai yang didirikan ketika BN memerintah, ketika pemimpin UMNO menjadi wakil rakyat? Semua diambil alih, kecuali di Perlis dan juga di Pahang. Negeri lain habis. Belajar. Bagaimana saya pergi sebelum datang ke sini? Di Mahat Tahfiz yang diuruskan oleh Timbalan Putrajaya PAS Perlis. Saya kagum Ustaz Husaini. Memang itu satu contoh yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar daripada mereka. InsyaAllah mereka akan belajar daripada kita. Saya sengaja bercakap perkara ini di Perlis sebab Perlis mempunyai potensi kerjasama yang cukup baik antara UMNO dan PAS.
Dari 15 kursi UMNO BN memegang 10 kursi. 2 PAS, 2 PKR, 1 DAP. Sekarang tinggal 9, 1 mufarakah. Saya harap abangnya boleh memujuk semula. Tuan Guru, saya berjanji pada diri saya, kerana saya telah berunding dengan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Perlis, yang telah berunding dengan Pesuruhjaya PAS Perlis. Beliau kurang sihat tadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Pilihan raya umum yang ke-15, insya-Allah Perlis. Tidak ada kursi pembangkang di Perlis. Kerana kursi-kursi yang dimenangi selain daripada UMNO dan PAS, yang kursi yang lain itu atas ta'awun siasi, atas tahalluf siasi, insya-Allah 15-0 akan terjadi di negeri Perlis ini. Kemenangan 15 dan pihak pembangkang 0. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah rahmat yang diturunkan. Apabila saya ke tempat Ustaz Husaini tadi, pengurusi perhubungan Perlis yang ketika itu menjadi Menteri Besar, menawarkan 10 aircon untuk dipasang, tetapi cukuplah setakat 2 aircon. Tapi 8 aircon lagi itu tempat lain. Dan Menteri Besar Perlis ketika itu hingga sekarang tidak pernah pergi tempat itu. Tapi malam ini Allah Ta'ala membuka dan memberikan hidayah. Beliau datang ke tempat itu bersama dengan saya. Alhamdulillah. Kalau bukan kerana penyatuan ummah, kalau bukan kerana ta'awun siasi ini, insya-Allah pengurusi perhubungan belum pernah dan sempat sampai ke tempat itu. Tapi kali ini saya yakin beliau akan pergi sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk menjenguk tempat itu. InsyaAllah saya yakin kerana beliau mempunyai roh Islam yang kuat. Apabila beliau dibantu oleh isteri kesayangannya, satu-satunya yang saya ketahui, tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah waktu jam 11:30. Mesej saya, risalah saya telah saya sampaikan dengan sebaik-baiknya. Bukan mudah untuk Presiden PAS, Tuan Guru kita, ulama kita mendengar ucapan Presiden UMNO. Rata-rata dahulu orang PAS menganggap orang UMNO ni jahil. Bukan setakat jahil, jahil murakab. Kita lihat ketika piagam ditandatangani, 2 Siksa Agung berada di atas pentas. Dua-dua pakai songkok hitam. Ucapan Siksa Agung UMNO lebih banyak gunakan ayat Quran. Dan ucapan Siksa Agung UMNO kurang sedikit. Mereka memberikan perbandingan, tetapi yakinlah, insya-Allah UMNO akan belajar dengan PAS, PAS akan belajar dengan UMNO, supaya kombinasi ini akan kita terjemahkan sebagai kombinasi tahalluf siasi dan ta'awun siasi yang terbaik, yang akan melakar sejarah baru politik di Malaysia ini, insya-Allah. Terus kibarkan bendera UMNO dan PAS. Dan saya menghargai bendera PAS terus berkibar sejak saya mula bercakap hingga sekarang, tak henti-henti. Itulah semangat orang PAS. Selepas ini saya akan bagi hadiah pada beliau sebotol air mineral. Alhamdulillah, saya bersyukur di atas kehadiran yang begitu ramai
UMNO dan PAS. PAS dan UMNO ini merupakan sejarah baru terukir di negeri Perlis Indra Kayangan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan majlis ilmu pada malam ini telah memberikan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Agenda ini adalah agenda takwa, agenda iman dan agenda keikhlasan yang akan kita terjemahkan. Jazakallahu khairan katsira, ila liqa, ma salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO Malaysia. Sedikit petikan daripada ucapan Yang Berhormat Datuk Seri tadi yang menyebut insya-Allah dalam PRU 15 PAS dan UMNO kita cuba tawan Putrajaya dalam kerajaan di antara umara dan juga ulama. Cantik. Pada malam ini dua presiden parti yang besar berada di hadapan kita. Bagaimana kalau kita buktikan dulu kita bermula di Perlis, apa salahnya dua wakil PAS dimasuk dalam esko kerajaan negeri. Artinya malam ini cipta sejarah bermula di Perlis, insya-Allah. Maka di sini kita mengharap dan kita berdoa moga-moga impian untuk menjadikan umara dan ulama sebagai pemerintah negeri Perlis ini menjadi kenyataan dan juga merupakan negeri pertama melaksanakan apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO. Terima Malaysia. kasih kita ucapkan kepada seluruh kepimpinan PAS dan UMNO, khususnya kepada dua presiden kita, Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Dan seterusnya kita mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada seluruh kehadiran yang ada pada hari ini kerana atas kesudian untuk menyemarakkan lagi semangat penyatuan ummah dan muafakat nasional. Wallahu alam. Kita dan juga sekali itu lagi kita nak ucap terima kasih kepada pejabat setiausaha kerajaan negeri. Yang pertama sekali sebab bagi guna dewan pada malam ini. Tapi apapun kita kagum doktor, kita kagum pada malam ini. Perjuangan hingga titisan darah yang terakhir. Syabas. Dan kita teruja bagaimana semangatnya pesuruhjaya PAS Negeri Perlis dan kita berdoa moga-moga Allah Ta'ala memberi perlindungan dan kesihatan yang baik kepada pesuruhjaya PAS Negeri Perlis yang ketika ini dirawat oleh isteri Dr. Sayyidi sendiri di hospital sekarang ni. Isteri doktor sendiri yang membuat rawatan. InsyaAllah kita berdoa moga-moga segala kebaikan berada bersama dengan pesuruhjaya PAS Negeri Perlis, insyaAllah. terima kasih. Alhamdulillah kita mendoakan kesejahteraan Pesuruhjaya dan seterusnya seluruh yang ada pada hari ini untuk menyemarakkan lagi perjuangan kita. Sekadar itu sahaja pada malam ini, insya-Allah. Dan akhir sekali kita sematkan kalimah Allah dalam jiwa raga kita demi sebuah perjuangan. Kita takbir 3 kali. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Salam perjuangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yüreklerin penahı İşit Allah derdimi bu ahlarını Rahmeyle bağışla günahlarını Hayreyle hem akşam hem sabahlarını Hasbi Rabbi Canlallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah वो तन्हा कौन है
شعب